Jaga pemakanan bersukan sebenarnya membantu anda untuk mengawal tekanan darah. Gabungkan kedua-dua tu. Agak sukar, kan kita suka memberi alasan tetapi hakikatnya ini yang anda perlu jadikan amalan. Alright, so kita ada soalan tadi di Facebook. Kita nak bacakan soalan ni daripada Nur Izzati Muhammad Idris. Saya nak tanya, boleh jadi ke bacaan tekanan darah ni berbeza dekat klinik dan dekat rumah? Contoh kat klinik, nampak tinggi tekanan darah tu sebab dia pakai yang tu apa tekan tu kan, tekan belon tu kan. Betul. Tapi kat rumah kita pakai yang digital tu. Ya, memang berlaku. Sememangnya sebab itulah kita cadangkan untuk jalankan pemeriksaan kendiri di rumah. Setiap rumah ada alat tekanan darah tinggi kerana memang berbeza. Jadi yang lebih tepat, yang lebih menjadi penekanan adalah bacaan tekanan di rumah. Pada waktu pagi dan petang, cek dua kali, 1 minute apart, kemudian tulis. Kemudian bawa ke klinik, tunjuk kepada doktor. Okey, at least to check. Kena check. Okay. Satu lagi soalan doktor daripada Nur Basmiza. Kenapa bila saya cek darah tinggi ketika duduk, darah agak tinggi, tetapi bila cek masa baring mengiring, darah tinggi saya normal? Okey, itu mungkin disebabkan oleh postur badan, apa yang kita panggil sebagai orthostatic hypertension. Biasanya bila kita mengalami penyakit kronik seperti kencing manis yang lama, maka tubuh kita akan berbeza. Bila kita berdiri, dia akan mengepam darah lebih kuat. Kita punya autonomic sistem yang mengawal tekanan darah itu akan makin tinggi. Dan bila kita berehat, dia akan turun. Yang mana satu yang betul? Jadi dari segi pemeriksaan kendiri di rumah, kita kena duduk. Kaki tak boleh bersilang, tangan relax. Semua relax? Semua relax. Okey. Jadi bacaan itu yang kita nak target. Yang dah average lah. Dia kena tenang. Saya pernah dapat tips. Bila sebelum cek tu, pandang dinding ataupun tempat yang berwarna putih. Betul ke doktor? Ya, kita kena elakkan stres lah. Kita nak mengurangkan untuk tekanan menenangkan awak sebenarnya. Oh, jangan stres lah. Itulah dia punya maksud dia sebenarnya. Okey, doktor. Tadi kita dah cerita pasal darah tinggi. Darah tinggi adalah lebih 120. Ya, betul. Bawah lebih 80. Untuk darah rendah pula bagaimana? Untuk kita tahu yang kita ada darah rendah tu. Darah rendah biasanya tiada masalah. Kebanyakan orang tiada masalah. Cumanya bila ada penyakit lain, macam kita ada serangan jantung contohnya, kita ada demam denggi, denggi yang berdarah, denggi yang menghampiri peringkat shock, peringkat akhir, maka tekanan darah akan turun. Pada waktu itu, tekanan darah jadi sangat rendah dan berbahaya. Tapi dalam keadaan lain, selagi mana tekanan darah itu lebih daripada 90-60, tiada masalah. Terutamanya mereka yang aktif bersukan, nadi pun akan turun, tekanan pun akan turun dengan cantik. Tapi tiada masalah, tiada gejala apa-apa. Faham. Wow. Doktor nak tahu juga, apakah antara komplikasi sebenarnya jika seseorang itu mengalami tekanan darah tinggi ataupun darah rendah? Apakah mungkin penyakit yang boleh mereka hadapi? Komplikasi untuk tekanan darah tinggi bermula daripada hujung kaki sehingga ke hujung rambut. Macam pasien yang saya sebutkan tadi, dia mengalami vascular dementia. Boleh juga mengalami serangan amar, stroke, lumpuh separuh badan, boleh mendapat serangan jantung, boleh mendapat paru-paru berair, kerosakan buah pinggang dan juga kerosakan pada saluran darah menyebabkan kaki bengkak. Itu untuk tekanan darah tinggi. Dan untuk tekanan darah rendah, dia kebiasaannya berpunca daripada penyakit lain lah. Macam penyakitan kuman atau yang kita panggil sebagai sepsis. Ini juga membahaya dan sebab itulah kita galakkan supaya setiap rumah mempunyai satu alat untuk periksa tekanan darah. Jika seseorang itu mengalami tekanan darah tinggi dan konsisten mengambil ubat, adakah mereka ini boleh orang kata sembuh terus daripada ini? Ini sebenarnya soalan daripada Aisyah Zainal. Ya, adakah ada harapan untuk hilang terus darah tinggi tu? Okey, penyakit tekanan darah tinggi adalah penyakit yang kronik. Maksudnya dia adalah penyakit yang akan berterusan dan dia akan progresif, berterusan, berpanjangan. Jadi setakat ini yang kami sebagai pengamal perubatan faham adalah kita boleh kawal tekanan darah dengan ubat, dengan perubahan tingkah laku, dengan senaman aktiviti fizikal. Jadi kebiasaannya kami akan nasihatkan pesakit untuk makan ubat dulu dan kemudian cuba kawal pemakanan, senaman. And then kemudian kalau kita rasa boleh bersenam, boleh kawal makan, kita cuba perlahan-lahan untuk kurangkan ubat. Tapi dengan syarat kena ada pemeriksaan kendiri di rumah. Baik. Ya, pemeriksaan secara kerap itu penting. Betul. Sebelum kita berakhir, saya nak sentuh satu. Doktor, kita tahu trend sekarang orang suka minum kopi. Okey, adakah ia sebenarnya menjadi salah satu penyebab utama ataupun boleh menyebabkan seseorang itu dapat tekanan darah tinggi? Okey, jadi sekarang memang jadi trend kan, ada yang buat kopi kat rumah. Jadi untuk sebelum cek tekanan darah, jangan minum kopi 30 minit sebelum.
Kerana bila kita ambil kafein tu akan meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau kita ambil setiap hari, 2 hari sekali setiap hari, tiada masalah. Tapi kalau kita ambil jarang-jarang, kadang-kadang, dia akan meningkatkan tekanan darah pada waktu itulah. 2 hari sekali ke? 2 kali sehari tadi doktor cakap? 2 kali sehari. Itu kita kira sebagai normal untuk penggunaan kafein. Okey. So, kalau yang tak boleh minum kopi yang berdebar-debar tu doktor? Yang tu kita tak galakkan. Maksudnya dia punya sensitif lah kepada kafein. Tubuh dia sensitif kepada kafein. Okey, itu cerita lain pula lah. Itu cerita lain pula. Sebab saya adalah salah seorang yang tak boleh minum kopi tu. Saya ada rasa, bila minum je saya rasa macam berdebar takut. Dia ada rasa tu. Nanti kita cadangkan kepada penerbit kita untuk buat pula. Boleh, insya-Allah. Tajuk kopi membuatkan saya takut. Apapun doktor, terima kasih kerana bersama kami berkongsi pelbagai ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan ia memberi pencerahan kepada anda untuk anda tahu lebih lanjut sebenarnya berkenaan dengan tekanan darah tinggi dan juga tekanan darah rendah. Ya, penjelasan yang sangat-sangat saya rasa memberikan manfaat dan juga senang dipahami oleh semua orang.